Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan waalaikumsalam kepada semua yang bagi salam. Alright. Alright. Dalam kita nak belajar pasal technical. Alright. Kita ambil sesi setengah jam hari Rabu ni. Kita panggil dia Jedi Clinic punya session di mana I akan bagi you orang kata apa, penerangan yang lebih lanjut pasal apa orang kata apa, technical punya ilmu. Technical punya ilmu. So kita dah belajar EMA, kita dah guna fungsi-fungsi EMA dan cara betul nak guna EMA. Lepas tu hari ini kita nak belajar topik yang lebih penting. Topik yang korang nak guna untuk trading. Alright, kita nak guna untuk trading. Alright, iaitu topik yang paling penting tapi semua orang kata apa, ambil mudah adalah orang kata apa, support and resistance. Hari ini aku akan terangkan something about support resistance yang akan buka mata korang. Okay? Alright. Aku akan buka mata korang. Alright, this is something orang kata I can rest assure you ini adalah ilmu yang paling penting yang korang kena faham. Ilmu yang paling penting korang kena faham dan aku nak bagi tahu rahsia-rahsia dia. Alright. Alright. Siapa yang kenal support resistance ni? Kenal rapat ke? Memang kawan rapat ke? Kawan baik ke? Macam mana? Okay. Ada yang kenal? Kenal? Okay. Nak tanya korang. Sebelum nak mula. Korang tahu tak ada berapa jenis support resistance? Support resistance pun ada banyak jenis. Ramai yang guna SNR. Okay. Zul Zainul kata SNR Syafiq. Yang Salamhan. Right. So ramai. Right. So ramai yang kata korang gunakan support resistance untuk trading. Okay. Sangat suka SNR. Sebenarnya yang kata pergi belajar teknik halilintar lah, teknik orang kata apa, langit ke-17 lah, apa semua. Tapi kalau tak master dalam support dan resistance, sebenarnya korang belajarlah teknik apa pun, walaupun sekalipun Fibonacci korang belajar pun korang tak boleh trade. Okay? Okay, I akan explain kenapa I cakap walaupun apa kena-mengena SNR dengan Fibonacci pula. Okay, I akan terangkan sekarang. I akan terangkan kenapa maksudnya kalau you tak belajar SNR, you tak boleh pakai EMA, you tak boleh pakai Fibonacci, you tak boleh pakai zone, you tak boleh pakai supply and demand, semua tak boleh pakai. Maksudnya you tak ada, orang kata apa, the basic itself tak ada. So sebab tu sebenarnya you nak guna apa teknik pun agak fail. You nampak macam sekejap you profit, lepas tu you dah tak ada. Okay, what's the reason? Sebab you tak master dalam support and resistance. Guys, trust me bila I cakap sebenarnya kalau you mahir dalam support resistance, you tak ada teknik lain pun, you boleh orang kata apa, boleh buat profit yang banyak. Serious I cakap. Take my word for it. I trade lama dah. I been making money from support and resistance. Sebab I terlampau kerap buat profit daripada support and resistance punya konsep dan I faham macam mana nak trade pada support resistance. So maka daripada situ I buat satu software yang dipanggil JETS, Jedi Auto Trade Zone, alright, untuk ajar korang. Tapi hari ini kita bukan nak cakap pasal software tu. Kita nak cakap kenapa software tu menjadi, apa basic dia tu? Apa basis kenapa software tu menjadi? Alright. Rizwan Aziz kata confused nak create SNR. Percayalah, software tu aku create because dah dekat 2 tahun lebih aku buat kelas. Aku buat satu kelas untuk hands on buat support resistance, guys. Hands on support resistance. I tell you guys, semua orang ada masalah. Semua orang ada masalah actually untuk melukis support resistance. Semua orang akan, orang kata apa? Akan turun hayang-hayang macam nak buat support resistance tu, siap tanya balik. Ini betul tak saya lukis? Siapa yang ada masalah tu? Bila dah lukis tu kan, saya dah lukis ni, betul ke tak yang saya lukis ni? Alright? Betul-betul belum faham lagi. Alright?
So, I nak tanya, bila korang dah lukis support resistance tu ataupun tarik Fibonacci ke ataupun pasang EMA ke, siapa yang dalam diri tanya, betul ke ni aku buat ni? Lepas tu dia duduk tenung PC tu pun tenung dia. Dah dia duduk diam aja apa semua. So sebenarnya bila you tarik tu, you dah tak tahu support resistance tu betul ke tidak. So masalahnya akan ada satu masalah confident. Bila you dah tak confident, you duduk goyang tapi you tetap masuk entry. Last kali, you lost. Okay? Kita sudahnya sebabkan kita tak tahu apa kita buat, maka sebenarnya kita confused. Last kali kita macam betul kod. Lepas tu kena pula datang seorang kawan kan. Salah ni. Sudah habis. Dia lagilah. Alright. Okay. So kadang-kadang tarik tu, dia buat support resistance tu sampai penuh screen dia. Sampai dah tak nampak chart, nampak garisan dia. Alright. 2 minggu dah stop trading. InsyaAllah hari ni I bagi penerangan, orang kata apa, serba ringkas tapi terperinci. Alright. Kita punya delivery dalam kat Jedai ni simple je. Kena simple tapi faham. Tapi complete ilmu dia. Okay. Alright. So I nak terangkan hari ni, alright, macam mana, apa sebenarnya kau kena kenal. Kenal betul-betul support resistance ni apa. Baru korang tahu yang kau lukis tu apa dia. Lepas tu baru kita boleh tahu. Boleh? Okay. Alright. So I nak mulakan I punya orang kata apa, penerangan ringkas pasal support resistance ni. Boleh guys? Dah ready dah? Semua orang dah ready dah? Semua orang dah ready? Alright. Maka sekarang saya buat penerangan serba ringkas untuk support and resistance. Okay. Hari ni kita nak belajar apa itu fungsi support resistance, jenis-jenis support resistance dan cara nak guna untuk entry dengan exit. Boleh? Simple je. Kita tak payah cerita panjang lebar. Kita ada 3 objektif hari ni. Yang kita nak tahu adalah mengenai apa itu fungsi support resistance, jenis-jenis dia dan cara nak guna dia. Cukup. Kita tak payah cerita, cerita dia support resistance ni mula pada tahun sekian. Tak payah. Relax. We are not here to study the history. We are here to study how it been used. Boleh? Ke ada yang nak belajar sejarah? Sejarah sebenarnya nak ceritalah ni. Ni sebenarnya pada zaman dahulu. Dia tak payah. Okay? Alright? Sebab kita sesi setengah jam je. Jom kita buat dia seberapa, orang kata apa, impactful yang boleh. Alright? Okay. Alright. Support dan resistance adalah satu barrier harga. Barrier harga yang korang buat. Alright? Di mana chart akan, bila chart bergerak, dia rebounds pada harga tu, ini akan menjadi support, dan bila dia naik sampai atas, dia jatuh balik, maka ini dia sebagai resistance. Resistance biasanya di bahagian atas dan support biasanya di bahagian bawah. Okay? Ini I tahu, semua orang pun tahu. I know that you are well understand this part of the support and resistance. Itu saya tahu. Saya tahu support dekat bawah, resistance dekat atas. Tapi kat mana saya nak melukis support dan resistance tu? Betul? Alright. Problem dia adalah kat mana you nak melukis support resistance tersebut. Dekat mana yang you nampak ada rebounds harga daripada bawah ke atas balik dipanggil sebagai support, dan di mana dia naik ke atas dan dia jatuh balik dipanggil sebagai resistance. Alright. Itu mudah. Itu tak ada masalah. Okay. Alright. Itu tak ada masalah. Itu secara konseptual kita tahu bahagian support kat sini dan ini adalah bahagian resistance. Betul? Okay. Fair enough. Maksudnya si Farazak nak kata kalau ada dekat bawah dia rebound, saya kena lukis support. Dekat ke atas, kalau dia rebound daripada atas jatuh ke bawah, kena lukis resistance. Simple. Saya boleh buat benda tu. Betul. Tapi kalau you dah lukis, I nak bagi tahu dekat you kena tahu dia tu kategori dia jenis apa. Tapi sebelum tu I nak terangkan jenis-jenis support resistance. Korang mesti ingat support resistance tu mesti ada jenis garis
support dengan resistance kat atas ni, betul? Ni je lah support resistance yang kita tahu, betul tak? Ini je support resistance yang kita tahu, betul? Tapi support resistance tu sebenarnya ada 5 jenis. Okay, ada 5 jenis. Okay, ada 5 jenis support resistance. Satu itu adalah horizontal. Horizontal tu garisan yang memang korang lukis. Yang korang lukis support resistance kan? Itu adalah horizontal support resistance. Kalau korang nampak dekat chart korang yang duduk lukis garisan-garisan tu kan? Garisan-garisan pada chart contohnya. Okay, contohnya. Ni. Okay. Kalau you ambil garisan ni, you lukis dekat support ni. Okay. Ni. Yang nampak garisan oranye ni, ni adalah support, ni adalah resistance. Ni adalah resistance yang tertinggi. Okay, ini adalah horizontal line. Okay, ini adalah horizontal line. Boleh guys? Ini adalah horizontal line. Ini adalah maksudnya horizontal line. Kalau yang tak pernah melukis, this is horizontal line. Boleh? So biasa kat mana yang you nampak ada rebounds harga, you lukis garisan tu. Contohnya dia rebounds harga kat sini, lepas tu dia kena balik kat rebounds harga ni juga, dia rebounds jatuh balik, lepas tu dia naik ke atas balik semula. Betul? Okey, contohnya I ambil point ni untuk I lukis support resistance I. Okey, ni jadi support I kat sini ha. Okey. Betul? I lukis daripada sini. Alright. Nampak tak dia jatuh, dia almost sampai support resistance ni. Yang ini pun dia naik, lepas tu dia kena balik support resistance ni. Alright. So, berkali-kali dia test support resistance yang sama. So, contohnya dekat sini pula I lukis. Ada satu lagi. Dekat sini dengan kat sini dia respect. Betul? Okey. You dah tahu cara nak melukis yang pertama, horizontal. Betul? So, ini adalah contoh-contoh support and resistance yang pertama. Alright. Yang kedua. Alright, yang kedua adalah trend line. Trend line adalah dia mengikut bentuk. Trend line ni ada, orang kata apa, chart pattern lah trend line ni. Channel up, channel down. Apa lagi? Triangle, ascending triangle, descending triangle. Kalau cakap macam tu tak faham, tak apa, tak ada masalah. I lukiskan untuk you all. Okay, I lukiskan untuk you all. Okay, contohnya. Okay, contohnya. Ni I lukiskan satu untuk you all. Alright. Ni dengan ni. Okay. Ni adalah trend line nama dia. Trend line. Dia mengikut trend. Dia mengikut trend. So nampak dia bounce, 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 bounce. Last kali dia break support resistance yang berbentuk chart pattern. Okay. Cara nak menggunakan dia adalah dia akan bermain berkali-kali dalam channel tersebut. Okay, dia akan bermain berkali-kali dalam channel tersebut. Finally, dia akan break. Bila dia keluar daripada channel ni, maka dia akan keluar terus. Maka kat sinilah point untuk you sell. Okay, tadi you dalam ni you buy, you sell, you buy, you sell, you buy, you sell. Betul? Tapi the moment dia break garisan trend line ni, so maka you tahu you boleh parking order sell kat sini. Untuk you ambil yang jauh ni. Dia nak tembak ke bawah. Boleh? Boleh guys? Itu adalah contoh trend line. Okay, I lukiskan satu lagi contoh trend line untuk korang. Okay, I ambilkan satu lagi contoh trend line. Okay. Okay. Ambilkan satu lagi contoh trend line. Okay. Kat mana yang korang rasa sekejap I tukar time frame. Lagi senang nak nampak.
Sekejap, I tak cari macam triangle ke apa ke, senang nak bagi you nampak. Tadi tu kalau channel tu adalah benda yang paling kerap you akan nampak. You akan nampak berkali-kali. Okay. Alright. So, I tengah cari berkali-kali. Okay. I tengah carikan you satu contoh. Sekejap, I cari instrumen lain lah. Goal. Okay. Goal insyaAllah kita boleh cari chart pattern untuk you all. Okay. Ni contohnya, ni adalah satu bentuk triangle. Okay. Ni adalah satu bentuk triangle. Okay. Dia bermain dalam, alamak, patutlah korang ni. Kejap, I kena zero kan triangle. Okay. Confused. Tadi tu ada software JAX kat situ. So, nampak tak ada satu triangle. Alright, kat situ. Okay. Okay, yang ini tadi horizontal line, betul? Yang ni horizontal line. Lepas tu dia dipanggil yang slanting, yang mengikut trend tu untuk turun naik tu. Dia panggil sebagai triangle kat sini sebab dia membentuk. Biasanya ascending triangle, segitiga menaik, dia akan break ke atas. Okay, dia akan break ke atas. So apa yang berlaku ialah dia rebounds. Last kali dia rebounds, dia retest balik, lepas tu dia naik balik. Okay. Okay. Dia membentuk segitiga, 1, 2, 3. Lepas tu dia break, lepas tu dia test, lepas tu baru dia naik atas. Boleh? Okay. Boleh? Okay. So itu adalah trend line. Trending. Apa-apa yang mengikut trend. Contohnya ni I bagi satu lagi contoh lah sebelum kita nak ke yang seterusnya. Okay. Apakah trend yang berlaku kat sini? Ni kat sini ada satu, kat sini ada satu. Nampak tak? Dia trending. Lepas tu dia break, dia naik ke atas. Lepas tu kat sini ada horizontal punya line. Tak cantik lah. Aku lukis yang betul-betul punya lah. Tak cantik. Okay. Okay, ni 1 hour. Nampak? 1 hour, dia lama dia main. So, berkali-kali you duduk buat profit. So, I zoomkan sikit untuk you. So, nampak tak? Ini adalah trend line nama dia. Okay, ni adalah trend line. Pam. Berkali-kali dalam ni. Betul? So, naik. Sell. Buy. Sell. Buy. Sell. Lepas tu dia break keluar daripada bahagian trend line, bahagian atas ni kita tahu kita buy. Tapi pada masa yang sama, jangan lupa. Kita ada satu lagi analisis. Dipanggil horizontal tadi yang kita lukis tu. Nampak tak? Dia kena sampai horizontal atas tu, lepas tu dia jatuh balik. So, dia membentuk apa, guys? Dia membentuk pattern ke bawah pula sekarang. Okay. So, berkali-kali dia tengah membuat ni. So, malam ni kalau pecah ke bawah, maka dia akan ni. Tapi kalau orang yang dah belajar chart pattern, korang akan nampak dia macam baru buat double top. So, double top dia tengah nak buat memecahkan ke bawah, maka lepas tu korang akan profit lagi. Tapi nampak macam gold nak jatuh lah malam ni. Sebab apa? Dia buat baru double top dan dia tengah duduk test dekat, orang kata apa, dia punya neckline. Tak apa, ini ilmu lain. Jangan confusekan diri. Aku tak nak confusekan korang. Hari ni cerita dia nak, orang kata apa, nak kau bagi tahu korang apa itu support and resistance. Boleh? Okay. Alright. So, seterusnya adalah tadi horizontal dah cover.
Trendline dah cover. Boleh? Yang seterusnya adalah dynamic. Apa itu dynamic? Apa itu dynamic support resistance? Siapa yang tahu apa itu contoh dynamic support resistance? Apa dynamic support resistance, guys? Right. So, apa itu contoh dynamic support resistance? Dynamic. Dynamic by definition, korang kena faham dia adalah yang bergerak-gerak. Support resistance yang bergerak-gerak. Apa support resistance yang bergerak-gerak? Tadi horizontal fix, betul tak? Trendline bergerak, betul tak? Antara support resistance yang dynamic, iaitu support resistance yang bergerak-gerak adalah, yang bukan kita lukis, tapi dia bergerak-gerak adalah, apa dia? EMA. Alright. Yang seterusnya moving average lah. Kalau korang biasa main, kalau belajar kat kelas lain, korang belajar moving average. Kalau belajar kat Jedi, kita akan belajar exponential moving average. Alright. Itu kalau nak faham, belajar dekat kelas Jedi klinik yang lepas-lepas tu ada, you all pergi tengok. Okay. Satu lagi Bollinger Band. Betul juga. Bollinger Band pun adalah another support resistance yang bergerak-gerak. Faham? So EMA, Bollinger Band ataupun moving average adalah orang kata apa, antara support resistance yang bergerak-gerak. Ataupun kita panggil nama canggih dia dynamic. Alright, dynamic. Dynamic support resistance. Alright, so apa itu contoh dynamic support resistance? Okay. Mari aku tunjukkan kat korang. Dalam kelas kita biasanya kita akan selalu letak. Okay, kalau nak lukis satu-satu tak ada masa sangat. Okay. Okay. Saya masukkan template. EMA. Okay. Ini adalah support resistance yang bergerak-gerak. Okay. Dynamic adalah support resistance yang bergerak-gerak. Iaitu nampak tak garisan biru, merah, hijau dan purple ni. Okay. Nampak tak 4 line ni? Okay, kat kelas kita akan pakai 4 line ni. Ada sebab kenapa kita pakai 4 line ni. Alright. Sebab dia adalah simple sahaja. Alright. Dia akan menjadi confirmation for each other. Alright. Tapi itu bukan I nak penerangan. Penerangan dia adalah jenis support resistance yang korang kena faham. Iaitu dynamic ni adalah kalau korang tak perasan sebelum ni, korang gunakan EMA tu sebagai penunjuk arah sahaja sebelum ni. Sebenarnya dia adalah orang kata support resistance juga. Okay, kalau perasan let me give you orang kata apa, explanation yang mungkin akan membuka mata korang. So nampak tak dia jatuh sampai EMA line ni, dia naik balik, dia jatuh sekali lagi atas EMA line ni. Lepas tu dia naik, lepas tu dia menggunakan EMA biru ni sebagai support resistance, lepas tu dia naik, EMA biru sebagai support resistance, naik, jatuh. Alright. Last sekali jatuh sampai EMA hijau. Lepas tu naik balik. Lepas tu dia break. So next EMA kalau dia jatuh, kita expected sampai sini. Alright. Okay. Cerita dia kalau dia rebound kat sini. Tapi I bukan nak cerita pasal dia breakout ataupun dia false breakout ataupun dia rebound. I cuma nak bagi tahu fungsi ni semua dulu sebagai ni. Sebab sekarang ni I nak mengenalkan you dengan jenis-jenis dulu. Okay? Kita cover jenis-jenis dulu. Baru kita cakap pasal fungsi dia. Boleh? Kita jangan orang kata apa bercampur aduk nanti susah you nak faham. Okay. So by far you kena faham sekarang. Kita dah faham yang sebenarnya kita ada horizontal tadi. Kita ada garisan-garisan yang melintang. Kita ada trend line. Dan ini adalah support resistance yang lagi bagus. Dia buat secara automatik. So maka dia juga bertindak sebagai support resistance. So siapa yang tak pernah menggunakan orang kata apa, EMA ataupun moving average you sebagai support resistance, you tengok balik chart ke belakang semua, you akan nampak kadang-kadang chart you berhenti betul-betul dekat EMA punya line. You akan nampak dia parking betul-betul. Walaupun cakap, ini bukan aku lukis. Tapi dia akan bertindak sebagai support resistance. Masa uptrend, dia akan bertindak sebagai support. Kalau dia tengah downtrend, dia akan bertindak sebagai resistance. Okay? Boleh? Simple je. Try to absorb dulu jenis dan macam mana dia bekerja.
Sekejap lagi I akan tunjukkan macam mana dia fungsi sebenar dia, apa kita kena buat pada tiap-tiap support resistance tu. Boleh guys? Okay. Okay, clearkan dulu drawing. Seterusnya adalah imaginary support resistance. Imaginary support resistance. Apa itu imaginary support resistance guys? Yang dah masuk kelas Jedi apa semua patutnya dah tahu dah apa itu imaginary support resistance. Imaginary support resistance adalah support resistance yang engkau orang tak pernah lukis. Engkau orang tak pernah lukis pun support resistance tu. Support resistance tu korang tak pernah lukis, tapi bila tarik garisan tu tiba-tiba ada. Helmi Masa, kenapa adalah sifat 4 dynamic support resistance? Okey, kita ada sebab kenapa kita ada perlu ada 4. Sebab kalau 2 dia terlampau jamak, cepat buat fake. Dia cepat fake. So kita ada beberapa nombor-nombor SNR yang EMA yang betul-betul reliable waktu kita guna untuk trading. Okey. Okey. Apa itu contoh imaginary support resistance guys? Okey, alright. Apa itu orang kata apa imaginary support resistance? Okey. Kalau orang kata apa imaginary ni adalah sebenarnya lukisan yang kita tak draw tapi sebenarnya support resistance tu ada di situ. Iaitu adalah orang kita panggil Fibonacci. Okey, Fibonacci adalah support resistance yang you tak lukis tapi dia berada di situ. Alright. Okey, sebagai contoh I tarikkan untuk you all lah. I tarikkan untuk you all. Contoh support resistance. Contoh dia adalah, alright, ini adalah garisan Fibonacci. Okay, I tarik daripada uptrend sampai ke bawah. Nampak tak? Dia buat formation dia terus. Alright. Okay, nampak tak? Dia jadi dengan secara automatic support resistance lah dia. Nampak tak? Ada berapa garis ni? 1, 2, 3, 4, 5 ni. Alright. Nampak? Ini adalah imaginary support resistance. Kita tak lukis satu-satu tapi dia keluar. Ini adalah nama dia support and resistance, guys. Okay. Okay. Ni dah dalam kategori imaginary support resistance. Lagi satu imaginary support resistance adalah pivot. Pivot. Siapa yang pakai pivot tu, itu juga adalah kategori support and resistance imaginary. Okay, dia bukan dilukis satu-satu oleh kita berdasarkan chart, tapi kita berdasarkan trend dia. Tengah uptrend, dia retrace balik, kita lukis. Okay, kalau korang perasan bila aku dah lukis ni, nampak tak? Garis candle ni sekarang tengah berhenti betul-betul dekat garisan Fibonacci ni. Betul tak? Nampak tak? Dia tengah berhenti betul-betul dekat garisan Fibonacci ni. Okay. So, ini adalah orang kata apa support resistance ni ilmu-ilmu yang tinggi sikit. Nampak? Dia duduk test berkali-kali dekat sini. Nampak tak? Dia kena, dia langgar, dia jatuh balik. Dia kena, dia langgar, dia jatuh balik. Tapi kalau kita tak lukis, kita tak nampak kat sini ada support resistance juga. Ini adalah berdasarkan konsep Fibonacci. Boleh guys? So kalau you macam contohnya dia dah break kan. So next mungkin kita expect dia patah balik sampai atas ni. Alright. Okay. Alright. Itu adalah Fibonacci. Hari ni korang dah kenal 4 dah. 4 jenis support resistance. So yang terakhir sekali. Alright. Yang 4 terakhir sekali. Ada yang tanya tadi soalan dia. Simple dia soalan dia. Soalan dia tanya. Macam mana nak elak daripada fake out ataupun ni. Okay, kita ada satu contoh apa ni adalah dipanggil sebagai zone. Okay, dia panggil sebagai zone. Support resistance seterusnya adalah zone iaitu ada supply demand zone, ada buyer seller zone. Alright, tertakluk kepada engkorang punya cara engkorang orang kata apa? Definasikan kotak tu macam mana. Alright. Zone adalah satu support resistance. Dia macam horizontal tapi dia berbentuk kotak. Dia berbentuk kotak. Okey. Dia adalah berbentuk kotak. So contoh dia adalah macam ni. Alright, contoh adalah macam ni. Alright.
So, bila kita belajar kat kelas kita, alright, kita akan ambil orang kata okay. So, apa yang kita buat adalah kita ambil daripada echo sampai ke body, kita tarik. Alright, daripada body sampai echo kita tarik. Kita membuat dia sebagai satu zone. Okay, kita membuat dia sebagai satu zone. Okay, so bila kita dah lukis dia sebagai satu zone, maka kadang-kadang dia lebih confident untuk bagi tahu kita adakah dia break out ataupun tidak. Sebab kalau you buat garis, okay, contohnya kalau you buat garis kat sini, kat body, kan, yang ini semua dah nampak sebagai fake out dah. Ya, garisan ni, candle ni semua dah nampak sebagai fake out, betul tak? Nampak macam dah dia nak langgar uptrend. Alright? Alright, so nampak berkali-kali tak kalau you tak ada zone ya? Okay, katakan I delete ni. Alright, I buatkan satu kat sini. So nampak tak? Kat sini, berapa kali sebenarnya you dah tertipu dengan orang kata apa? Kejap Okay, nampak tak? You dah tertipu sekali kat sini. Lepas tu you tertipu, you ingat dia dah break out, you buy sekali lagi. Kat sini pun you pergi buy. Tapi sebenarnya jatuh balik. Kenapa? Sebab you menggunakan konsep horizontal punya line. So, I ada buat improvise sikit. I buat apa? I menjadikan dia sebagai satu zone. Okay. I membuatkan dia menjadi satu zone. So, dia jadi apa? Bila you pergi dekat shapes, ambil kotak ni, I ambil daripada body sampai echo ni, I lukis. Bila lukis, selagi dia tak melepasi kotak saya ni, maka I tahu sebenarnya dia bukan breakout. Faham? Dia bukanlah breakout. Okay, so sekali lagi dia akan test. Kalau dia masuk dalam kotak ni, maka lepas tu dia jatuh balik. Careful. Alright, careful. Maka sebenarnya dia belum lagi nak breakout daripada harga 1909 ni. Dia just test kat dalam ni. Okey, kotak ni juga ataupun zone dipanggil sebagai orang kata apa? Rejection area. Apa guys? Dipanggil sebagai apa? Dipanggil sebagai apa? Kotak tadi juga dipanggil sebagai rejection area. Zone juga dipanggil sebagai rejection area. Boleh? Okey? So kalau nak kata kita dah cover dah semua. Kita dah cover apa? Kita dah kenal horizontal support resistance which is line, trend line mengikut trend, dynamic adalah EMA ataupun support resistance yang bergerak-gerak, imaginary adalah Fibonacci dan zone adalah dalam bentuk kotak. Betul? Okey? So macam mana? Simple kan? Okey. Kalau dah kenal jenis-jenis dia, tapi korang kena faham ada satu benda perkara penting yang korang kena faham adalah tiap-tiap support resistance dia ada strong dengan weak dia sendiri. Okey? Dia ada strong dengan weak dia sendiri. Boleh? Dia ada strong resistance, dia ada weak resistance. So macam mana yang itu pula kita nak tahu. Okey? So kalau nak tengok contoh dia, jenis-jenis kekuatan. Ni jenis-jenis support resistance dalam bentuk horizontal ataupun zone, dia ada lebih kurang dia ada 4 jenis dan satu lagi tu dipanggil sebagai psychological support resistance iaitu nombor bulat. Alright? Kita ada weak. Kita ada new. Apa-apa support resistance yang baru dia buat kita panggil sebagai new. Seterusnya kita ada weak. Maksudnya dia baru test sekali je. Support resistance tu lepas dia buat tu. Sekejap I lukiskan untuk you sampai I terangkan. Kalau dia baru je berlaku macam tu kan. Dia baru, okay you lukis. I dah jumpa support resistance yang baru. Ni baru. Ini new support resistance dia panggil. Alright. Weak adalah bila dia buat, dia baru nak test sekali macam tu. Dia masih weak lagi. Ataupun dia tidak ditest pun. Lepas dah buat yang new tu,
Dia macam nak turun, lepas tu dia macam main-main, lepas tu dia naik balik. Dia panggil sebagai weak support resistance. Weak ni karakter dia ialah anytime dia boleh break. Okay? Kalau macam candle tu patah balik, dia boleh break. Dia boleh break support resistance tu. Sebab dia tak kuat. Okay? Dia tak kuat. Seterusnya adalah satu dipanggil lagi strong. Tak cantik lah drawing ni. I minta maaf I tak boleh nak pakai pen kat sini. So I pakai mouse. Bila pakai mouse drawing tak apa nak cantik. So dia adalah strong, adalah lebih kurang dia bila dia dah test 2 hingga 3 kali, dia panggil sebagai strong support. Maksudnya berkali-kali dia try nak tembus harga tu tapi tak boleh. Dia rebound balik harga dia. Candle dia sampai je dekat bawah, dia naik balik. Kalau kena dia nak retrace balik. Okey, ekstrim pula adalah yang you test lebih daripada 3 kali. Dah 3 kali, 4 kali, 5 kali, 7 kali test, dia ekstrim, dia tak nak pecah juga. Yang itu adalah extreme support resistance. Dia adalah panggil sebagai ekstrim, tak nak tembus harga tu. Okey, tak nak tembus. Malam ni pun tak nak tembus, esok pun tak nak tembus, lusa pun tak nak tembus. So dia panggil sebagai extreme support resistance. Biasanya ekstrim ni adalah all time high, new low, dia sebagai orang kata apa ekstrim, dia akan jadi ekstrim. Tak, kalau 52 weeks biasa high, biasanya dia akan automatic dia akan menjadi new, tapi pada masa yang sama dia akan ditest berkali-kali pada tempat yang sama, berkali-kali dia akan test sebab dia tak boleh nak tembus, last kali dia akan junam balik, maka dia akan jadi ekstrim. Sebab kalau you perasan Azli, bila dia buat all time new high, you akan nampak dia jatuh, naik balik, jatuh, naik balik, jatuh, naik balik, jatuh, naik balik berkali-kali sampai dia dah test sampai 5-6 kali, dia tahu dia tak boleh nak lepas tu you tengok dia junam balik. So itu akan menjadi sebagai ekstrim kat sini. Alright, dia akan jadi strong ataupun ekstrim dekat atas tu. Boleh? Sebab dia tak boleh nak tembus juga harga tu. Okay? Alright. Yang seterusnya adalah psychological. Psychological biasanya adalah nombor bulat. Nombor bulat. Biasanya harga 1890, 1800, 1700, harga gold tu, harga pada 2100. Okay, so itu adalah psychological number. Nombor-nombor yang disebut oleh orang kata apa, orang-orang financial, orang-orang kewangan. Dijangka emas akan naik sehingga harga 2100. Korang tak akan nampak orang-orang financial cakap dia akan pergi kepada harga 2145.36 sen. Tak, dia tak akan sebut macam tu. Dia orang akan cakap sekitar harga 2100, 2200. Dia akan ambil nombor bulat, psychological number. Okay? So, itu adalah pembahagian. So tadi tu, kalau korang perasan, kita ada jenis-jenis support resistance, betul? Horizontal, trend line, dynamic, imaginary zone. So diorang ni masing-masing ada kekuatan masing-masing. Maksudnya, ada yang dia jadi baru, maka dia easily broken. Alright, sekejap je candle boleh tembus diorang. Seterusnya dia adalah weak, macam baru test sekali sahaja. Ataupun untested. Alright, dia buat tapi tak test-test. Berkali-kali candle datang dekat, almost dekat je, lepas tu dia patah balik. Tak test pun situ. Alright, dia weak. Alright. So kalau dia dah test berkali-kali tak lepas, ni. Tapi weak dengan new ni mudah untuk pecah support resistance. So you kena faham benda tu. Yang seterusnya adalah strong dengan extreme. Ni adalah sedikit kuat. Biasanya kalau dia berkali-kali dia buat, dia tak boleh nak tembus. Tapi kalau sekali dia tembus, maka keluarlah batang-batang marbozu. Okey, nak di-explain secara simple, bukan dalam bentuk chart. Kalau ini adalah support resistance you, dia akan jatuh ke langgar. Last kali kalau dia dapat pecah, dia akan keluar macam tu. Dia keluar sebatang candle macam tu. Boleh? Biasanya berlaku kalau muncul triangle, ascending triangle, dia berkali-kali test support resistance ni sampai dia jadi ekstrim. Tapi kalau dia dapat break, dia keluar sebatang macam tu. Itu yang best kita scalping tu. Masuk tak sampai 5 minit, 10 minit, dapat $1,000.
Betul? Okey. Yang seterusnya ada psychological number lah. Boleh? Okey guys. Sebenarnya itu yang korang kena faham masa melukis support resistant. Tapi I understand, tedious untuk korang melukis support resistant. Lepas tu nak tahu engkau kuat ke tak kuat ni. New ke, weak ke. Betul? Kita tak boleh nak define dia kekuatan support resistant lepas kita lukis, betul? Melainkan kita sendiri kena kira lah berapa banyak kali kat belakang tu dia dah test garisan tu. Okey? Boleh? So itu yang korang kena faham dalam orang kata apa? Support resistant. Right? Simple je. Okay, I tunjuk. Dia ada 5 jenis, horizontal, trendline, dynamic, imaginary dengan zone. Iaitu dynamic adalah EMA, imaginary adalah support resistant Fibonacci, zone adalah dalam bentuk kotak. Alright. Dan tiap-tiap jenis tu dia ada kekuatan dia tersendiri. Macam weak dengan new dia mudah break. Sekejap je candle nak boleh tembus dia. Tapi kalau strong dengan extreme susah nak tembus, tapi kalau ditembus maka keluarlah batang-batang merbozu. Dan psychological number adalah macam nombor-nombor bulat. Senang kan? So korang dah faham support resistance ni dengan cara yang mudah. Struggle dia adalah untuk melukis. Boleh? Struggle adalah untuk melukis pula. Okay, so kita kat sini pula adalah sekarang kita nak fikir macam mana aku nak melukis support resistance ni. Okay, alright. Macam mana kita nak melukis pula? Okay, alright. So, ini adalah cara-cara kita nak melukis. Ya, semuanya kita pakai support and resistance. Antara 5 jenis tu mana yang lebih bagus? Okay, Adam, this is my comment. Horizontal, dia banyak kelemahan. Untuk improvise dia, baik pakai zone. Trendline juga adalah bagus. Fibonacci bagus. Okay, EMA pun bagus. Tapi aku nak tanya, kalau engkau boleh combinekan kelima-lima ini menjadi dalam satu sistem, engkau rasa power ke tak power analisis kau? Power tak power? Yes, betul. Alright, psychological number tu sama macam full dollar. Alright. So, itu adalah explanation dia. Macam Adam tanya tadi. Adam, nanti sekejap lagi aku bagi contoh. Kalau engkau ada jenis 5-5 dalam satu analisis tu, engkau rasa confident tak? Kalau engkau punya trend line melintang dengan zone, lepas tu ada pula EMA punya line, engkau rasa kalau dah betul-betul melintang jadi resistant engkau rasa confident tak engkau nak sell? Lebih confident, betul? So multiple analysis. Yes, power gila. Jangan gila sudah. Kita power je cukup. Okay, alright. So, I clearkan dulu. Cara nak melukis support resistance tu. Boleh? I lukiskan balik semula untuk korang. Aku kosongkan balik chart ni untuk korang. Okay. Alright. So, di mana yang korang nampak ada pergerakan harga naik dan jatuh balik, kita lukis sebagai support and resistance. Alright. Kita melukis dia banyak kali. Okay. Tapi macam I cakap, horizontal terlampau banyak flaw. Maksudnya dia terlampau banyak fake out. Maksudnya kita nak decide untuk buy atau sell, tapi kalau dia asyik rebound tapi terkeluar echo lepas tu masuk balik, masak kita berkali-kali kita kena fake. Betul? Itu adalah masalah trading yang selalu semua orang kena. Alright. Seterusnya, kita kena pasang trend line. Okey, soalan tadi ada siapa tanya soalan? Which time frame sesuai baik untuk lukis SNR? Farid Sohaimi tanya. Farid Sohaimi, kau kena lukis support resistance untuk setiap time frame sebenarnya. Daripada 1 day sampai ke 1 minit sebenarnya. Okey? Sebab tiap-tiap time frame dia ada support resistance dia tersendiri. Boleh lukis? Kalau bagi assignment untuk korang lukis support resistance, 5 jenis support resistance untuk semua time frame boleh lukis? Boleh lukis ke semua guys? Okay.
Jom kita share sama-sama. Okey, aku nak terangkan sikit pasal macam mana cara nak melukis. Okey, so kat mana yang ada. Tapi saya tak suka guna horizontal line. Okey, horizontal line. Basically Fibonacci dengan horizontal sama ke lebih kurang? Okey, dia tak sama. Kenapa? Ada certain level of support resistance you tak nampak dengan mata kasar. You tak nampak dengan mata kasar sebab dia ambil Fibonacci adalah satu tools yang dia menggunakan trend sebelum tu untuk measure kekuatan dia untuk buat projection support resistance untuk yang seterusnya. Dia akan ambil sama ada 50%, 61.8%, 38.2. Alright, so dia ada number support resistance dia, dia measure trend yang sebelum dia measure balik semula. Boleh tak you buat kat ni? Tak ada masa nak lukis, Helmi cakap. Macam mana nak trade kalau tak ada support resistance? Okay, alright. So, kita melukis support. Okay, ni support lagi. Ni. Ni resistance ni. Nampak? Okay. So, you nampak dia rebound balik semula pada harga yang sama. Okay, itu adalah cara yang mudah untuk melukis. Alright, tapi you kena lukis daripada time frame pertama. Lepas tu kena lukis sekali lagi. Oh, ada bila you tukar time frame, ada lagi support resistance yang kena lukis kat atas, kat bawah ni. Boleh? Okay, alright. Yang seterusnya adalah you kena lukis trend line. Kena lukis trend line. Okay. Contohnya, kita kena lukis trend line. Kita jumpa channel kat sini. Okay. Alright. Tapi larat tak nak lukis orang kata apa trend untuk semua time frame? Boleh? Korang kena lukis untuk semua time frame. Yang ketiganya adalah menggunakan EMA. Okey, EMA aku tak nak lukis satu-satu, banyak nak lukis. So aku pakai EMA. So ini adalah contoh kalau kau buat EMA. Alright. Yang seterusnya korang kena pakai Fibonacci, tapi Fibonacci just tarik sahaja daripada lower trend kepada upper trend, dia akan keluar dengan sendirinya. So dia akan create support resistance yang automatic. So kalau korang perasan dia akan duduk langgar line Fibonacci ni dan dia berhenti sekarang kat line Fibonacci 38.2 ni. Boleh? Okay. Tapi Fibonacci tak nak ajar sekarang, bukan apa tak nak ajar. Cuma sebab dia cara nak tarik dia sahaja, korang perlukan kelas 1 hari. Okay, korang perlukan 1 hari kelas untuk tarik Fibonacci. Tapi kalau pandai tarik Fibonacci, insya-Allah korang boleh trade dengan lebih konsisten. Boleh? Okay. Alright. So, yang seterusnya adalah kena buat zone. Kena buat zone, korang kena pakai insert, pergi shapes, ambil rectangle. So, aku lukis daripada body sampai echo. Okay. So, nampak tak sebenarnya nampak macam kalau korang lukis horizontal line, sebenarnya dah 2 ke 3 kali dia fake out. Tapi kalau kau lukis zone, kau nampak tak sebenarnya dia just main dalam zone, lepas tu dia jatuh balik. Main dalam zone, dia jatuh balik. Boleh? Ada satu cara melukis iaitu, ini akan keluar secara automatik. Ini nama dia, software ni panggil JETS. Alright? Okay. Kenapa? Ini sekarang conclude lah. Kenapa semalam kita orang profit daripada trading gold berkali-kali semalam? Kenapa kita orang trade gold dan profit berkali-kali semalam? Alright. Okay. So Adam Johan, okay, aku tunggu nanti hantar kat dalam Telegram. Okay, Azli Arasa, alright. Korang tolong lukis zone, trend line dan juga EMA punya. Lepas tu buatkan placement macam mana korang nak buy atau sell. Okay. Tapi kalau yang rasa susah tu, ni ada satu software dipanggil. Nampak tak zone di-create secara automatik. Alright, trend line pun di-create secara automatik. Okay, macam gold sekarang Gold sekarang tadi dia create sebagai new support resistance.
Setting dia macam mana? Okey, kejap lagi aku bagi. Okey, masuk exponential moving average 10, 21, 50 dan 200. 10, 50, 10, 21, 50, 200. Kalau guna dynamic SNR je boleh? Oi, tak boleh bang. Dia tak boleh guna satu. Dia tak ada jawapan pada satu indikator sahaja. Dia tak boleh bang. Okey. Okey. So ini nak terangkan sikit. Ni macam mana kita orang trade semalam. Kita orang trade semalam daripada sini sampai ke sini semalam. Okey. Nampak tak berapa jauh? Sebab kita ada trend line yang beritahu dia tengah ke arah bawah. Alright. Kita ada EMA dan kita ada zone kat sini yang kita standby untuk stop kita orang daripada sell lagi. Okay. So, ini adalah software yang kita orang create yang bila dah sampai X ni, nampak tak strong? Bila dia kena kat strong dan dia kena kat trend line, dia kena dekat EMA macam Adam tanya tadi. Nampak tak? Kita orang dengan confidentnya kita orang sell, Adam. Kita orang sell sampai tunggu dia sampai dekat bawah punya support yang strong. Sampai sini kita orang sell, Adam. Sebab kita orang profit dekat $1,000 semalam. Alhamdulillah. Okay. Lepas tu kita rebound. Okay, kita relax dulu. Dan hari ni bila dia masuk, dia rebound daripada sini, maka kita orang buy balik daripada sini. Kita buy. Tadi sebelum aku nak live trade tadi, aku ada buy sekejap. Okay. Ada yang dah buy sekejap. Sekejap. Tadi main goal sekejap je satu lot. Tak nampak lah. Susah nampak kalau sebab ada backgroundnya. Tak nampak lah. Tak apa. Tadi profit dekat $196. Hanya menggunakan teknik support resistance ni sahaja. Okay. Alright. Yes, memudahkan kerja. Betul. Memudahkan kerja. Itu yang kita nak buat. Kita nak mudahkan kerja. Sebab apa? Sebenarnya kerja-kerja melukis ni, jangan salah faham kalau saya cakap, jangan salah faham, jangan marah. Sebenarnya kerja-kerja melukis tu adalah kerja-kerja preliminary ataupun kerja-kerja orang kata apa yang korang kena buat sebelum korang buat analisis. Korang kena menganalisis dulu, korang kena melukis dulu, baru korang boleh buat orang kata apa? Baru boleh buat analisis. So korang kena ambil masa lebih kurang dalam sejam sebelum market mula ataupun weekend Sabtu Ahad, lukis dulu untuk semua instrumen daripada one day sampai ke seminit untuk semua instrumen yang korang nak lukis untuk semua time frame. Alright. So sesudah tu baru korang boleh buat analisis. Macam sekarang dah terlukis, betul? Dah siap lukis. So bila lukis, kita akan tinggal nak baca analisis. Oh, dia dah sampai support. Oh, dia dah sampai resistance. Oh, dia dah break trend line. So malam ni kita nak tunggu nak buy sampai ke atas. Alright. Seminit. So dah sampai seminit punya trend line. So kalau nak buy kena tunggu dulu. Dah sampai mid trend line, lepas tu kita balik. Yes, betul. Ni kerja asas. Tak mahir dalam SNR tu aja cakap. Datanglah software ke, datanglah yang terbaik macam mana sekalipun, akan collapse juga. Boleh? Okay. So ini tadi ada seorang tanya tadi. You kena buat analisis daripada time frame 1 day sampai ke 1 minute. So software ni boleh buat analisis daripada 1 hari sampai ke setiap masa. Automatic. Dia keep on update automatic. Kalau ada new support resistance, semuanya akan berlaku secara automatic. Okay. Alright. Ini adalah untuk membantu trader yang newbies dan juga traders yang sibuk tak ada masa. Bukan semua orang FTT. So ramai yang tak FTT. So kalau nak melukis ni payah, tak ada masa, tak confident, pakailah software ni. Okay. Ada yang tanya, software ni harga dia berapa ribu? Tak ada ribu lah bang. 420 je, 100 USD je.
Okay, 100 USD je, bukan sebulan. Tiap-tiap bulan ke 100 USD? Tak ada pun. Engkau orang punya kalau profit 100 USD, lepas tu nak kena bayar aku, tak boleh lah bang macam tu. Kita buat apa? 100 USD untuk setahun. Kita akan make sure you berbaloi untuk ni ha. Ada orang kata apa, dah balik modal dah pun. Baru dia buat 3 ke 4 trade gunakan Jets ni, Jedi Auto Trend Zone ni, dah profit, dah balik modal dah. Hari pertama dah balik modal dah. Okay. Ni adalah software yang melukis support resistance. Dan tiap-tiap support resistance tu dia labelkan. Ini strong support, strong resistance, weak. Semua dia dalam bentuk color-color semua dah ada dah. Boleh share ke satu account tu? Tak boleh. Kita memang satu software license tu untuk satu account sahaja. Okay. Kalau dia boleh share bang, dia share, dia ambil harta ni, dia share kat semua orang. Dia lah dermawan. Orang kata apa? Dia lah Ahmad Albab. Dia lah yang dermakan harta semua tu. Okay. Tak, akaun ni dah dienkripkan ikut dengan nombor akaun korang. Dia akan untuk guna untuk satu akaun sahaja. Okay. Alright. So this is support resistance yang kita akan gunakan untuk semua time frame. Boleh? So biasanya kita bila live trade, kita buat analisis, kita biasanya share yang ni. Boleh? Siapa yang nak buat manual tu, nak bagi betul-betul faham, silakan. Aku tunggu korang punya assignment tu, korang submit kat Telegram, nanti aku tolong komenkan untuk korang, boleh? Kepada yang tak boleh nak melukis, rasa software ni boleh membantu, nanti klik link untuk software Jets ni, nanti korang akan dapat install dekat laptop, nanti korang akan nampak macam mana cara nak pakai dia. Okay? Boleh? Nampak? Untuk semua, untuk stok pun boleh pakai. Ni. Gold dah boleh jual dah. Kenapa? Dia kena langgar trend line. Trend line 15 minit. Pump jatuh, sell. Dah boleh buat duit. Senang. Sebab dah terlukis dengan automatik. Software ni boleh guna untuk trade bursa tak? Macam ni. Dia tak boleh. Dia kena untuk instrumen forex, index, komoditi dengan stock market. Ya, untuk semua. Adam, kenapa aku kata semua adalah sebab kita buat analisis pada chart. Kita bukan guna indikator window dekat bawah ni. Kita bukan guna indikator bawah ni. Kalau indikator bawah ni kadang-kadang dia sinkronis dengan tak sinkronis dengan chart. Tapi kita menganalisis support dan resistance. Maka kita sebenarnya kita analisis harga untuk tiap-tiap instrumen tu. Kalau engkau orang ambil contohnya, engkau orang padam yang ni padam ni. Tak nampak pun ni sebenarnya minyak. Tak nampak pun ni sebenarnya minyak punya chart kan. Tapi korang tahu, oh dah sampai dekat resistance ni, dia tengah retrace. Boleh sell. Tanpa perlu tengok itu instrumen apa pun. Betul? Betul? So sebenarnya dia boleh pakai untuk semua instrumen, tak ada masalah. Cuma bursa tak ada run on MetaTrader 4. Itu je problem dia. Kalau bursa pun trade on MetaTrader 4, alright? InsyaAllah you boleh ni. Macam mana cara nak beli software ni? Okey, cara nak beli software ni ada beberapa cara. Satu, you boleh beli kat link Telegram. Ataupun you pergi dekat Facebook Jedi Traders. Dekat page dia, ada link nak beli software Jets ni. You boleh beli dan software tu akan di-emailkan kepada you. Kepada orang yang tak boleh nak install software ni, jangan risau. Dah software ni dah sampai, you akan masuk dalam support group. Kalau tak boleh install juga, kita orang akan installkan untuk you all melalui TeamViewer. Macam tu sekali support kita orang. Kita orang masuk dan installkan untuk korang. Okay? So siapa yang nak perlukan bantuan sampai macam ni, nak lukis support resistance, sila beli software ni dan insya-Allah lepas tu kalau tak boleh install, tak apa, kita orang tolong installkan. Janji korang install TeamViewer je. Boleh? Okey, ni pun dah sebenarnya dah lebih daripada sejam pula. Asal dia nak setengah jam je nak mengajar korang. Okey, so let me conclude before kita habiskan kelas kita hari ini. Alright, kepentingan support resistance yang kita kena buat adalah, okey. Alright. Okey, kita ada
Okey, kita ada 5 jenis support resistor ni, iaitu horizontal, trendline, dynamic, imaginary dan juga zone. Okey, tapi dalam software kita kita pakai trendline, dynamic dan juga zone. Alright. Kita overlaykan dia, kita dapat confirmation dekat mana tempat ni. Tempat dia nak buy bersilang, yang kita boleh dapat confirmation betul-betul untuk buy dan sell. Yang seterusnya kita kenal pasti tiap-tiap support resistor ni, adakah dia weak, adakah dia strong, adakah dia extreme. Alright, supaya kita dapat buat decision yang betul untuk buy dan sell di tempat tu. Boleh? Okay. Alright. So bila menggunakan software, insya-Allah kita memudahkan kerja. Kalau yang macam nak cuba buat manual, silakan. Korang boleh mengasah ilmu korang untuk cari support resistance dia dan try kira berapa strong support resistance tu. So insya-Allah kalau korang dapat information sebanyak tu, percayalah, trading korang menggunakan support resistance sahaja akan mendatangkan hasil yang jauh lagi lumayan daripada korang duduk follow trade sanalah, follow trade sinilah. Bagi signal, follow signal, lepas tu last sekali MC account. Okay? Alright, so itu sahaja yang saya nak terangkan. Okay? Sedikit sebanyak orang kata apa, sharing untuk Jedi Clinic hari ni. Jumpa tiap-tiap hari Rabu, make sure korang datang untuk Jedi Clinic. Aku next week insyaAllah subjek teknikal yang lain pula aku akan kupaskan untuk korang. Kalau tukar laptop kena software baru ke? Tak payah risau. Kalau tukar software sekalipun, account number kau kena sama. Selagi account number sama, kita boleh pakai. Okay. Alright. So itu sahaja sharing daripada saya, Razak daripada Jedi Traders Academy. Alright. Semoga korang semua dapat manfaat daripada hari ini punya sharing. Alright. Siapa yang perlukan bantuan nak menggunakan software, boleh subscribe software tu. Alright, insyaAllah kita akan tolong dalam installation pun kalau ada yang tak boleh nak install. InsyaAllah semoga you all dapat trade dengan lebih confident lepas ni. Okay, doa kami adalah semoga korang menjadi trader yang berjaya, trader yang orang confident, tahu apa yang korang buat masa trading. Alright, so itu sahaja daripada saya. Alright, terima kasih kerana join. InsyaAllah kalau ada topik-topik menarik yang korang nak kita orang kupas, make sure korang komen. InsyaAllah next live aku akan bawa subjek teknikal yang korang minta. Okay, so itu sahaja daripada saya, Abdul Razak. Alright, so saya berundur dulu. So terima kasih. Okay, so may the profit be with you guys. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.